adalah Farina dan topik yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah kesihatan mental dalam kalangan remaja. Persoalannya, mengapa topik ini penting? Dalam dunia yang semakin moden dan mencabar, remaja berdepan dengan pelbagai tekanan yang boleh beri kesan kepada kesejahteraan mental mereka, dan dari tekanan akademik, media sosial hingga tekanan sosial yang berterusan, semua ini boleh menyebabkan remaja merasa terbeban secara emosi dan mental. Oleh itu, kesihatan mental bukanlah sesuatu yang kita boleh pandang ringan. Ianya sangat penting untuk perkembangan diri yang sihat dan seimbang. Dan ia juga harus diberi perhatianlah yang sama seperti kesihatan fizikal. Jadi pada hari ini kita akan menyentuh pelbagai aspek termasuk cabaran yang dihadapi oleh remaja, bagaimana media sosial boleh mempengaruhi mereka serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjaga kesihatan mental. Bersama saya hari ini, saya tidak berseorangan. Saya telah menjemput dua tetamu iaitu Rina dan Elvira yang akan berkongsi pandangan mereka berdasarkan pengalaman dan pemerhatian masing-masing. Saya harap perbincangan ini dapat memberi manfaat dan membuka mata semua tentang pentingnya memahami, menyokong dan mengambil tindakan positif untuk menjaga kesihatan mental remaja. Dan tunggu apa lagi? Mari kita mulakan. Selamat datang semua ke sesi perbincangan kita hari ini. Tajuk yang kita akan fokuskan ialah kesihatan mental dalam kalangan remaja. Tajuk yang kita fokuskan pada hari ini ialah satu isu yang semakin mendapat perhatian dalam masyarakat kita, terutamanya dalam dunia yang semakin mencabar ini. Jadi kami berbesar hati untuk berkongsi pandangan bersama dua panelis kami iaitu Rina dan Elvira yang mempunyai berbagai perspektif tentang perkara ini. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin tanya kepada Rina terlebih dahulu, apakah pandangan umum anda tentang keadaan kesihatan mental dalam kalangan remaja pada hari ini? Baiklah, terima kasih Farina sebagai moderator kita pada hari ini. Baiklah, pada pandangan saya, kesihatan mental adalah isu yang sangat kritikal di Malaysia pada hari ini, terutamanya dalam kalangan remaja, di mana banyak remaja berhadapan dengan pelbagai tekanan sebagai contoh daripada akademik, keluarga, rakan sebaya dan juga media sosial. Kadang-kadang tekanan ini sukar untuk dikendalikan dan boleh menjejaskan kesejahteraan mental remaja. Saya rasa kita perlu lebih peka terhadap tanda-tanda awal masalah kesihatan seperti kebimbangan, kemurungan ataupun perubahan tingkah laku yang mungkin menunjukkan mereka sedang berjuang dengan sesuatu. Saya setuju dengan Rina. Remaja memang sedang berdepan dengan banyak cabaran yang mungkin tidak kita sedari. Selain tekanan akademik, mereka juga berusaha untuk membina identiti dan mencari jati diri dalam dunia yang penuh dengan perbandingan sosial. Kadang-kadang mereka berasa seperti mereka tidak mencukupi atau tidak diterima oleh rakan atau keluarga. Ini boleh menyebabkan mereka berasa keseorangan dan tertekan. Saya suka bahawa anda berdua menekankan tekanan yang dihadapi oleh remaja, terutamanya dari aspek sosial dan perbandingan. Mari kita bincangkan tentang peranan media sosial. Apa yang nampaknya menjadi satu platform yang sangat besar dan memberi impak kepada kesihatan mental remaja. Rina, apa pendapat anda tentang pengaruh media sosial dalam konteks ini? Media sosial memang memberi impak yang sangat besar kepada kehidupan remaja. Di satu pihak, ia merupakan satu platform yang membolehkan remaja berhubung dengan rakan-rakan yang lain, di mana untuk mendapatkan maklumat dan juga berkongsi pengalaman. Namun di pihak lain, ia juga mencetuskan tekanan yang kuat apabila mereka membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya, mereka mungkin melihat gambar-gambar atau video yang menunjukkan kehidupan yang sempurna, padahal ia hanyalah imej yang terpilih sahaja. Ini boleh menyebabkan mereka berasa tidak mencukupi atau rendah diri. Ya, saya rasa fenomena highlight reel di media sosial seperti Facebook dan Instagram, di mana orang hanya memaparkan yang terbaik dalam hidup mereka, boleh sangat menjejaskan remaja yang masih dalam proses membentuk identiti. Pendedahan kepada imej-imej ideal yang tidak realistik
serta komen-komen negatif atau toksik boleh menyebabkan perasaan tidak berharga dan memberi kesan negatif kepada keyakinan diri mereka. Ini amat membimbangkan apabila kita melihat peningkatan dalam kes kemurungan dan kebimbangan dalam kalangan remaja. Kebalikan sosial memang sesuatu yang sukar dihindari dalam zaman digital ini. Bagaimana pula dengan langkah-langkah yang boleh diambil oleh remaja untuk melindungi kesihatan mental mereka daripada kesan negatif ini? Apa pandangan anda, Rina? Saya rasa remaja perlu lebih bijak menguruskan penggunaan media sosial. Mungkin salah satu langkah ialah dengan hadkan masa yang mereka luangkan di media sosial dan lebih fokus kepada aktiviti yang boleh memberikan mereka rasa pencapaian secara langsung seperti bersenam, melibatkan diri dalam hobi yang produktif ataupun berinteraksi dengan keluarga dan rakan-rakan secara bersemuka. Aktiviti fizikal seperti bersukan ataupun yoga yang boleh membantu mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan mood. Selain itu, menulis jurnal boleh menjadi alat yang baik untuk memproses perasaan dan berfikir dengan lebih mendalam tentang apa yang mereka lalui. Saya setuju dengan Rina. Selain daripada had masa media sosial, penting juga untuk remaja sedar bahawa apa yang dilihat di media sosial tidak semestinya mencerminkan realiti. Menjaga keseimbangan dan berkomunikasi dengan orang-orang terdekat adalah penting. Berbincang dengan rakan sebaya yang dipercayai atau orang dewasa seperti ahli keluarga atau guru boleh memberikan sokongan emosi yang diperlukan. Kadang-kadang sekadar mendengar pendapat orang lain atau meluapkan perasaan boleh mengurangkan tekanan. Sokongan sosial memang sangat penting. Namun begitu, ada kalanya sokongan daripada rakan atau keluarga mungkin tidak cukup dan remaja mungkin memerlukan bantuan daripada profesional yang disarankanlah. Apa pendapat anda tentang ini dan bagaimana kita boleh menggalakkan lebih ramai lagi remaja mendapatkan bantuan daripada profesional apabila diperlukan? Saya percaya bahawa mendapatkan bantuan profesional adalah langkah yang sangat positif dan patut digalakkan. Walau bagaimanapun, kita perlu akui bahawa masih ada stigma dalam masyarakat terhadap isu kesihatan mental. Banyak remaja mungkin takut dianggap lemah ataupun malu untuk mendapatkan kaunseling. Tetapi sebenarnya meminta bantuan adalah tanda kekuatan dan kesedaran diri. Pihak sekolah dan masyarakat perlu berusaha untuk normalisasi perbincangan tentang kesihatan mental dan memberikan akses mudah kepada perkhidmatan kaunseling. Betul, pendidikan tentang kepentingan kesihatan mental seharusnya dimulakan di peringkat sekolah lagi. Selain menyediakan konselor yang boleh diakses, sekolah juga perlu mengadakan program-program kesedaran yang membantu remaja memahami emosi mereka dan bagaimana untuk menguruskan tekanan. Kadang-kadang, hanya dengan mengetahui bahawa ada seseorang yang boleh mendengar tanpa menghakimi, sudah cukup untuk membuat remaja merasa lebih selamat untuk berkongsi masalah mereka. Betul. Sokongan daripada sekolah sangat jelaslah penting. Tapi namun begitu, bagaimana pula dengan peranan keluarga dan masyarakat dalam membantu remaja dalam menangani cabaran kesihatan mental mereka? Bagaimana mereka boleh membantu dalam hal ini? Sokongan keluarga sangat penting dalam memastikan kesejahteraan mental remaja. Apabila ahli keluarga menunjukkan empati dan mendengar tanpa menghakimi, ia boleh memberikan ruang selamat kepada remaja untuk meluahkan perasaan mereka. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara ibu bapa dan anak-anak boleh membantu mengurangkan tekanan emosi yang mungkin dirasakan oleh remaja. Masyarakat juga harus mengambil peranan yang aktif. Saya rasa masyarakat perlu menyediakan lebih banyak program pendidikan kesihatan mental dan juga mewujudkan rangkaian sokongan di luar sekolah. Ini boleh merangkumi program komuniti yang menggalakkan interaksi sosial yang sihat, bengkel kesihatan mental dan ruang-ruang selamat di mana remaja boleh bercakap dengan perasaan mereka tanpa rasa malu. Semakin banyak sokongan yang tersedia, semakin mudah untuk remaja mendapatkan bantuan tanpa rasa takut atau ragu-ragu. Pada pandangan saya, itu adalah cara yang sangat bagus. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah nasihat terakhir yang anda ingin berikan kepada remaja yang mungkin sedang berdepan dengan masalah kesihatan mental pada kini? Pesan saya kepada semua remaja di luar sana ialah jangan pernah rasa malu ataupun takut untuk bercakap
anda merasa terlalu tertekan. Tidak kira apapun masalah yang anda hadapi, ingat bahawa anda tidak bersendirian. Banyak orang di sekeliling anda yang bersedia membantu, sama ada rakan, keluarga ataupun profesional. Kesihatan mental adalah sangat penting dan lebih kurang dengan kesihatan fizikal, dan menjaga diri anda adalah satu keutamaan. Ya, saya ingin menambah bahawa penting untuk meluangkan masa untuk diri sendiri. Ambil masa untuk berehat. Kenali perasaan anda dan jangan takut untuk berbicara tentangnya. Terbukalah kepada perbincangan tentang kesihatan mental dengan orang-orang yang anda percayai. Bersikap baik kepada diri sendiri dan fahami bahawa tidak mengapa untuk meminta bantuan. Terima kasih kepada Rina dan Elvira atas pandangan anda berdua yang sangat mendalam dan bermanfaat. Saya harap perbincangan kita pada hari ini telah memberi sedikit pencerahan tentang pentingnya menjaga kesihatan mental, terutamanya bagi remaja di luar sana. Marilah kita semua berusaha menjadi lebih peka dan menyokong antara satu sama lain. Terima kasih kepada semua yang menyertai dan saya berharap kita dapat terus berbicara dan membina kesedaran tentang kesihatan mental. Jadi bagi remaja di luar sana, jika anda menghadapi masalah kesihatan mental, anda perlulah mendapat sokongan daripada rakan-rakan anda, keluarga anda, mungkin profesional dan ataupun terapis di luar sana. Jadi sekian daripada itu.